Berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih memilih kita tuan-tuan sama-sama untuk sekali lagi berada di rumahnya dalam keadaan alhamdulillah kita telah bertambah satu usia pada angka kita. Bila kata masuk tahun baru ni tuan-tuan, yang itulah semua ni pun semua benda yang sama. Dari segi hukum adat kita makin matang, kita semakin lengkap pemikiran, semakin menganjak dalam bentuk kehormatan dan sebagainya. Akan tetapi tuan-tuan, yang tersirat di situ tuan-tuan, bagaimana kita nak tengok sama-sama tuan-tuan, apa sebenarnya apabila kita sebutkan pada penambahan umur ni, yang tersirat di situ tuan-tuan, sebenarnya kita kena faham hari kita dah tak lama, dah tak banyak hari dah kita nak pijak muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bertambahnya usia mendekatkan kita kepada kematian. Kematian ni kena selalu sebut, kena selalu peringat, kena selalu cakap tuan. Sebab kematian ni lah benda nak buang sombong, benda nak rendahkan kita punya ego, nak bagi kita sedar tuan, hari ni tak ada apa dah yang ada pada diri kita melainkan segala-galanya datang daripada Allah. Pangkat kita, kaya kita, hebat kita, pengaruh kita, semua tu tak ada apa pun, dan semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila masuk tahun baru ni tuan-tuan, kita kena azam untuk nak meneruskan pembaktian kita kepada Allah. Dan dalam masa yang sama kita nak cari apa yang boleh kita lakukan sebagai salah satu bentuk pengorbanan yang kita nak berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam yang kita cintai ini tuan-tuan. Lakukan apa saja. Kalau ada harta, korbankan harta. Ada kedudukan, korbankan kedudukan kita. Ada pengaruh, gunakan pengaruh kita. Asalkan semua pengorbanan kita ini kita niatkan untuk tinggikan balik syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Islam semakin hari semakin dikecam tuan, semakin dihina, dipermainkan, diperkotak-katikkan. Kalau dulu-dulu yang duk hina Islam ni bukan Islam, orang kafir. Kalau orang kafir hina kita tu standard, sebab mereka tak pernah berpuas hati dengan orang Islam tuan-tuan. Akan tetapi kalau hari ni orang Islam sendiri yang hina Islam, orang Islam sendiri yang sedang mengutuk, mengeji, mencaci agama Islam, maka kita kena bangun untuk mempertahankan kesucian agama dalam misi untuk mencari apa yang boleh kita lakukan di baki-baki hayat kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni alhamdulillah sekali lagi kita menjadi pilihan Allah untuk berada di rumahnya. Jadi nikmat yang ada pada hari ini tuan, yang kita wajib syukuri, terima kasih ke Allah. Banyak-banyakkan puji Allah, sebut alhamdulillah, dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan pula kena tunggu saya. Ada kecemasan tadi, duk ingat tak sampai dah. Budak jatuh toilet pecah kepala. Tang hari kita tak bertugas tak mau jadi apa. Tang kita bertugas lah nak jadi macam-macam tuan ni. Jadi alhamdulillah selesai dapat juga pada di sini. Dan insya-Allah malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Kabair, di mana pertemuan yang lalu bulan lepas tak ada, kita cuti raya, duk setting-setting nak korban lah apa-apa semua. Jadi pada pertemuan kita yang terakhir pada bulan Jun, kita dah masuk pada dosa yang ke-15 pada muka surat yang ke-95 di bawah tajuk menuduh wanita mukminah berzina. Kita membuat tuduhan palsu, tuduhan jahat atas kredibiliti untuk menjatuhkan maruah seseorang. Dan kita tengok dah, walaupun tajuk ni dia lebih kepada wanita, benda yang sama juga turut berlaku kepada lelaki. Kan? Bagaimana bekas ahli parlimen kita dijatuhkan hukuman dengan dipecat dan sebagainya, cerita 90 lebih tu, atas tuduhan benda yang samalah, melakukan perkara keji luar tabi'i. Dia buat tak tuan-tuan? Wallahu a'lam. Jangan kata ya, jangan kata tidak, saya tak tahu. Tuan-tuan fanatik kepada satu parti yang bukan parti dia tuan-tuan, memang dia buat. Tuan-tuan, waktu tu bawa terus 4 orang saksi. Jangan Facebook ikut dan benda tak nampak dengan mata. Tapi kita nak ambil contoh lah kan, bagaimana benda tu tuan-tuan, dia teruk tuan, daripada puncak kekuasaan kena je benda ni, dia sampai menerak terus di tanah. Bahaya. Sebab tu Allah Ta'ala dah faham antara fitnah sesama manusia yang terbesar, salah satu dia bila menuduh seorang hamba Allah yang lain dengan fitnah melibatkan seks, melibatkan luar tabi'i, melibatkan apa benda-benda yang buruk ni. Sebab tu
Termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar bila kita tuduh orang buat benda yang macam ni. Jadi kita berhenti hari itu pada muka surat 96 bawah sekali itu. Jadi kita nak sambung pada hadis perenggan yang paling bawah, insya-Allah. Baik. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala alaihima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimatil yunzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud, sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkannya, yang kerananya dia akan tergelincir dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Tuan-tuan, bila kita tengok dalam bab ni, dia melibatkan dua perkara. Pertama, orang yang menuduh. Tuduhan ini sama ada berbentuk fitnah ataupun berbentuk benda yang memang sungguh. Kalau sungguh, dalam Islam syarat dia terlalu rigid. Nak tuduh orang buat jahat ni tuan-tuan, dia mesti nampak. Nampak dia ni, contoh kata seorang lelaki dengan seorang perempuan duk buat benda jahat, nampak yang kata ni, dia nampak macam ni. Tak, maaf lah saya tunjuk contoh. Nampak. Bukan saya rasa kot mereka duduk dua dalam bilik lama tu takkan tak buat apa. Yang tu semua tak kira. Punya rigid. Sebab benda ni boleh menjejaskan maruah, sampai boleh menyebabkan orang membunuh diri dan sebagainya. Baru-baru ni 2-3 hari lepas, walaupun bukan Islam, seorang wanita India yang dia aktif dalam TikTok, oleh sebab orang duk komen yang buruk tentang dia, orang duk kata macam-macam kat dia, dalam dia punya review TikTok dia tu, bunuh diri. Yang tu baru melibatkan benda-benda yang dia buat video. Benda tak ada lah orang kata apa nak kutuk benda-benda melibatkan yang teruk macam ni. Kalaulah tuduh zina, tuduh liwat dan sebagainya, benda tu lebih berat. Dia bukan melibatkan diri kita, bahkan dia membawa kesan kepada ahli keluarga kita. Isteri, anak-anak yang tak tahu apa, turut terpalit orang akan kata. Tambah netizen Malaysia ni, netizen puaka tuan-tuan. Israel pun surrender. Israel buat leceh, mereka serang Facebook Israel tu sampai tutup habis. Azwan Ali kata apa? Neraka zen. Lidah orang kita dalam bab komen tu memang cukup power, sampai orang boleh bunuh diri. Jadi, dia ada dua benda di sini. Pertama, orang yang menuduh. Dan yang kedua, orang yang seronok. Orang kata apa? Duk tabuk bawang goreng, duk tambah perisa ni. Ni netizen lah. Dia tak tahu apa. Dia dengar ya, oh macam ni ya, oh dia ni teruk betul, awak dia buat gini. Padahal dia tak tahu apa pun. Kawan ni buat kedak pun tak tahu. Yang kedua tu lebih teruk tuan. Jadi benda ni berlaku disebabkan kegagalan kita untuk mengawal lidah. Antara panca indera yang tak ada tulang, tapi paling mudah untuk kita dibawa masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkan, yang kerananya dia akan tergelincir dalam neraka sejauh timur dan barat. Hanya dengan sebab kita buat pengakuan, oi dia ni liwat no, oi dia ni zina no, jahat betul lah. Bila kita sebut lagu tu, kita bersetuju tak? Kita bersetuju. Sedangkan benda tu kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak tengok. Sebab tu saja tuan-tuan, kita akan dibenamkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kalau kita pandai guna tuan-tuan, kita akan menacak naik ke tinggi, yang paling tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau salah guna tuan, kalau macam saya ni tuan, lebih banyak salah daripada betul. Kita tak boleh nak aplikasi. Nabi cakap ni betul dah tuan. Nabi kata apa? Tak ada benda nak cakap, diam. Cakap benda perlu, tak ada benda nak cakap, diam. Betul dah Nabi kata. Hari ni sebab orang tak mau diam. Orang nak bercakap juga. Tak tahu apa, nak komen juga, nak buat juga. Walaupun komen tu menggunakan jari tuan-tuan, tapi benda tu datang daripada hati. Komen itu juga boleh dikira sebagai fitnah, boleh dikira sebagai ribah mengumpat. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan seronok duk komen tak ketahuan hala. Sebab tak pasal tuan-tuan, kita yang mencari punca untuk ditenggelamkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata di hadis ni tuan-tuan, tergelincir sejauh timur ke barat tuan-tuan ni. Kalaulah kata tergelincir daripada Pening pergi Ipoh pun 100 kilo tuan. 100 kilo nak berenang ni memang tak mampu dah duk rasa. Ni timur ke barat tuan-tuan ni memang tak nampak atas tu.
Jadi kita kena pandai jaga mulut tuan. Lidah ni betul-betul kena jaga tuan. Kadang-kadang duk saya saja abonan, bila duk sembang kadang-kadang ada topik. Contohlah kata duk sembang bab korban kan ni. Bila dah habis sampai selesai dah, tak dia mulalah keluar. Tak kira lah bab apa pun kita duk sembang. Mula-mula ada topik, lala dia jadi mabuk. Alai dah mula, aku nampak dia tu, aku tengok dia ni, satgi orang menyampuk lah apa-apa semua, maka dia jadilah satu perbualan yang membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda ni kena betul-betul jaga. Baik. Mendengar sabda Nabi itu, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dipikirkan atas apa yang kita ucapkan itu?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqala sakilatku ummuka ya Muaz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud akan hilang daripadamu ibumu wahai Muaz. Bukankah manusia akan diseret dengan mukanya dalam api neraka disebabkan ketelanjuran lidahnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Siksaan untuk orang yang mengumpat, memfitnah, untuk orang yang menuduh orang-orang baik ni buat kerja jahat dengan tujuan memang untuk menjatuhkan dia, menghina dia, balasan dia sangat besar, sangat besar. Lidah ni akan ditarik, lidah ni akan dipotong, lidah ni akan dicambuk, dengan muka lah dia akan diseret dan suruh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak baloi tuan-tuan, hanya untuk sebab-sebab kita nak dapat keseronokan, kepuasan, walaupun benda tu melibatkan melawak benda-benda yang tak betul, melawak benda-benda yang bohong, melawak benda-benda yang lucah. Hari ni kalau kita tengok tuan, rancangan-rancangan yang melibatkan komedi banyak menggunakan simbol-simbol kelucahan nak bagi laku. Orang pula dengar seronok sembang-sembang bab-bab lucah ni, orang seronok. Tapi sebenarnya sembang tu semua sembang yang akan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW tak pernah ajak kita, dan Nabi larang kita daripada buat benda-benda yang macam ni. Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan mudah ya. Lebih baik kita bertenang, diam, tak perlu nak cakap banyak, tak perlu nak kata benda-benda yang kita tak tahu, tak perlu nak komen benda-benda yang tak berkaitan dengan kita. Kalau mai kat kita pun tuan-tuan, jangan kata apa. Lagi mana benda tu kita tak ada penyaksian, kita tak ada segala bukti dan sebagainya, jangan kita menghukum. Sebab semua tu benda yang kita buat akan disaksikan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tuan-tuan, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Sekecil zarah kebaikan yang kita buat akan ditunjuk, dihisap dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Dan sebesar zarah jugalah kejahatan yang kita buat akan ditunjuk, dinilai dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada benda yang apa kita buat sehari-hari dalam kehidupan ni akan terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjaga-jaga. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik atau berdiam sahaja. Ni hadis yang saya sebut tadi, tapi Nabi mulakan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sumpahan ataupun satu penegasan, siapa yang betul-betul takutkan Allah dan azab akhirat, maka tolong jaga lidah dia. Cara nak jaga, falyakul khaira. Nak cakap benda baik, cakap benda ada manfaat, cakap benda yang perlu. Kalau tak ada benda nak cakap, kalau nak simbang-simbang kosong, lebih baik liyasmut, diam. Simple. Kalau nak sembang kosong pun tuan-tuan, nak sembang sekadar kita nak meramahkan keadaan, kita nak merapatkan hubungan, jangan ada unsur-unsur kata ke orang, jangan ada unsur-unsur lucah, jangan ada benda-benda yang boleh menyebabkan kita terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni bahasa anak-anak muda pun takut tuan. Cara tuan-tuan perasan tak anak-anak muda? Pasal kalau cikgu-cikgu duduk sekolah ni dia selalu dengar. Budak-budak cakap tadi tuan, pelik tuan. Anu buat apa bodoh
Nak tanya kawan tu buat apa, tapi dia kena ada belakang. Anu buat apa gila? Anu buat apa bangang? Dia kena ada benda tu. Saya pun tak faham. Dan saya pun antara orang yang mula terpengaruh tuan ni. Duk dengan budak-budak, depa duk bercakap macam tu, kita duk dengar dalam hampa ni duk buat apa gila. Kita pun dah mula terikut. Dalam nak tanya, dalam nak cakap biasa, dia ada perkataan-perkataan yang tak elok kita berkelak di hujung tu. Ni bahasa anak-anak muda lah ni. Kalau KL tu lama dah lah kan. Tak maaf lah kata, kau buat apa sial? Kan? Yang macam tu kan. Padahal bukan nak maki pun. Tak fikir nak maki. Tak kata nak maki. Tapi dia jadi macam, tak tahu, bahasa baru lah kot. Benda ni bahaya tuan. Sebab dia menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi bila budak-budak kecil dengar lah apalah, budak-budak pun duk ikut. Kita dah tengok budak-budak kecil tuan, pandai dah duk sebut benda-benda yang pelik-pelik. Main mana? Ni daripada hasil dia duk dengar orang-orang duk cakap lah. Kalau semua orang mengamalkan apa yang Nabi ajak tentang cara bercakap ni tuan-tuan, tak ada benda, duk diam, maka insya-Allah suasana yang damai akan wujud. Dia tak ada hang nak tikam aku nak tuduh hang, aku nak fitnah hang nak kutuk aku, benda tu takkan berlaku. Jadi saya nak ambil sikit tuan detail, tambahan lagi sikit beberapa hadis daripada kita asal yang mana disebut oleh Nabi SAW dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya seperti mana yang disebut dalam surah Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, setiap ucapan yang diucapkan seseorang melainkan ada yang dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kira Allah nak pesan, hampa wahai hamba-hambaku, bila hampa nak cakap, bila hampa nak qaul, Allah sebut, jadi hampa nak bercakap, ingatlah kiri kanan ada raqib atid, kiraman katibin, nama lain orang panggil. Ada malaikat yang sentiasa mengawas, yang tak pernah tidur, yang sentiasa catat walaupun sebarang perkataan yang kita sebut. Sekarang ni tuan-tuan, apa yang saya sedang cakap dengan tuan-tuan, benda tu dicatat sepenuhnya oleh malaikat. Saya berharap yang catat tu adalah malaikat raqib. Kena tak ikhlas, kena riak, kena nak menunjuk, nak buat pandai depan tuan-tuan, maka belah kiri lah yang akan catat, wal'ayazubillah. Kita tak terlepas tuan-tuan, walaupun kita tak cakap, kita duk WhatsApp, kita duk forward Facebook, benda tu semua dicatat. Sebab teknologi ni tuan-tuan tak menghalang daripada malaikat untuk melaksanakan tugas dia. Bahkan nanti kita akan pelik tuan-tuan bila buka buku catatan. Bila masing-masing dapat buku catatan, buka, ini benda ni aku tak sebut pun, aku WhatsApp. Malaikat tulis satu persatu. Siap emoji, siap ikon, siap stiker. Stiker tu pun satu masalah kok tuan. Dia biasa kan, malam-malam Jumaat, timai lah mana-mana perempuan, orang buat dialog, abang malam ni malam Jumaat balik awal no. Orang duk melawak malam Jumaat. Perempuan tu tak kata pun. Kita pun tengok seronok, nampak macam best. Stiker tu kita save, kita forward ke orang. Tuan-tuan, nanti perempuan tu mai kat kita. Waktu kita habis hisab, Allah panggil siapa-siapa yang ada benda yang nak minta dengan hamba sedang dia hisab ni, mai. Tiba-tiba kita tengok, perempuan ni siapa dia? Aku macam kenal. Dia ni stiker selalu aku duk guna. Dia kata, wahai Allah, mana-mana orang tak ambil stiker aku, buat dialog macam ni, dia ni pakai. Aku tak reda. Hari ni aku nak tuntut hak aku. Tak pasal tuan-tuan, pasal stiker ya. Ataupun gambar-gambar yang orang edit kan, duk buh dialog tu, buh dialog ni. Jangan tuan-tuan. Yang tu semua walaupun menggunakan jari, tapi dia tetap termasuk dalam ribah dan fitnah. Bab kita menceritakan tentang fitnah, sebab tu kita sanggup kata yang buruk kepada orang. Tuan-tuan ada stiker tu, balik delete lah. Biar stiker kita ni kucing ke, kartun ke, tak pun tak payah stiker lah. Tua-tua main stiker apa hari? Melambak balik mau duk delete bang, lagi duk guna, lagi cari pasal, taubat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Allah dah maksiat dah. Jangan takut, besar mana pun hang buat, aku akan kira. Kau akan tunjuk, hang akan tengok balik. Kalau baik, nasib hang. Tapi kalau buruk, hang standby.
Yang tu je. Kemudian tuan-tuan, berkata Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Hai Rasulullah, bagaimanakah agar kita dapat keselamatan?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atik wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi." Rawahu Ahmad wa Tabrani atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, bila sahabat tanya bagaimanakah nak dapat keselamatan, Nabi SAW kata apa? Amsik alaika lisana, tahanlah lidahmu, iaitu biarlah berbicara hanya yang baik-baik. Tu pertama Nabi sebut. Nak dapat keselamatan, jaga lidah. Jangan duk sebut orang, jangan duk bincang orang, jangan duk kata benda yang tak tahu. Jangan duk seronok-seronok, duk cakap benda-benda yang kotor, yang lucah dan sebagainya. Jaga lidah. Tu pertama Nabi sebut. Yang kedua Nabi kata, perluaskan rumahmu, yakni dengan memperbanyakkan kenalan dan bersilaturrahim. Luaskan rumah maksud dia, kita memperkenalkan diri kita kepada jiran-jiran, bantu mereka, hubungkan silaturrahim walaupun jiran kita bukan Muslim. Bila dengan jiran bukan Muslim tu, kita kena lebih jaga. Sebab apa? Kita duta orang yang membawa agama Nabi SAW untuk ditunjukkan kepada orang yang bukan Islam. Mudah-mudahan akhlak kita dengan jaga lidah kita, akhlak yang baik semua ni, mereka tertarik dengan Islam, mereka mau bersyahadah untuk sama-sama menjadi saudara kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata lagi, dan tangisilah kesalahanmu, iaitu dengan banyak bertaubat. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, iaitu orang yang berhati keras. Siapa orang hati keras tuan? Nak tengok ni mudah ya. Saya pun hati keras juga tuan. Moga Allah ampunlah dosa saya dan Allah ampun dosa kita semua tuan. Tapi orang yang terang-terang melanggar larangan Allah, dan orang-orang yang tak ikut perintah Allah, yang tak tutup aurat, yang tak jaga solat, dia tak penting. Bulan puasa Ramadan dia tak puasa saja, semayang saja tak mau semayang, puasa saja tak mau puasa kan. Orang-orang ni yang berhati keras. Bila mereka hati keras tuan-tuan, makin lama akan terus dikeraskan hati mereka. Takut-takut dia tak ada tahap untuk sampai kepada kelembutan kembali, yang menyebabkan kita akan tersasar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 benda yang Nabi sebut ni, benda boleh mengeraskan hati. Selalu duk kata ke orang tak jaga lidah, memutuskan silaturahim, dan juga kita tak heran dengan salah, selalu buat dosa, tak berasa bersalah bila kita buat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda ni boleh keraskan hati kita. Bab silaturahim tu kita dah belajar dah, kita dah tengok dah tuan-tuan. Bagaimana Allah tekankan kita dalam hubungan silaturahim, sehingga kan Allah minta kita menjaga silaturahim sebagai salah satu jalan takutkan Allah. Ayat pertama surah An-Nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, yang mana dengan Allah itulah kamu meminta-minta dengan menjaga silaturahim. Jangan bergaduh tuan. Hari ni ramai adik-beradik bergaduh, ramai saudara mara bergaduh kan, ramai jiran-jiran bergaduh, kawan-kawan bergaduh. Kadang-kadang bergaduh ni bukan ada apa sangat pun tuan. Biasanya paling banyak harta. Adik-beradik mula-mula okey, mau ayah meninggal siap. Dia main dengan main tantang nak bagi harta ni dah tuan-tuan. Paling banyak adik-beradik bergaduh. Sebab saya melalui pengalaman tu tuan-tuan kan? Bila kena adik-beradik kita sampai puluh-puluh tahun tak cakap tuan. Daripada muda sampai ke tua, alhamdulillah lah, tua ni insaf dah balik, mau balik nak bertegur. Kalau bawa sampai ke mati tuan-tuan, confirm masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut la yadkhulul jannah. Pada hadis orang memutuskan silaturahim, Nabi mulakan dengan la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga orang putuskan silaturahim. Jadi benda ni semua boleh keraskan hati. Macam mana cara kita nak pelihara lidah kita ni tuan-tuan? Kita kaki menyimbang, kaki duduk melawak apa semua. Macam mana kita nak buat tuan? Oh susah. Sebab benda tu dah jadi kebiasaan pada diri kita. Duk tak duk, esok main sengap ni, pasal apa sengap ni? Awak pak ngah duk tak cakap apa ni? Selalu duk melawak, duk tu, duk ni sengap ya. Oh, orang nampak pelik pula kan? Kita pun tak boleh duk tuan-tuan. Kita pun tak boleh duk. Dia melanggar kita punya perjalanan hidup. Kita duk biasa macam tu, duk membesar orang dengan cara macam tu. So kita kena kontrol lah. Kena tak balik batas, nak cakap macam mana, perkataan apa yang tak boleh kita guna dah.
Macam mana hari tu bila kita bicarakan tentang satu perkataan anak haram kan? Yang akhirnya baru kita faham, siapa sebut saja anak haram kepada orang lain, dia seolah-olah mengaku mak kawan tu buat zina. Terus kita kena bawa 4 orang saksi. Dulu tak tahu, Pakat Min sebut lah, bila dah tahu, okey, kita tinggal benda tu. Hari ni pula kita nak tengok dalam benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang kotor, yang keji pun tak boleh cakap. Maka kita kena buat satu tapisan pada lidah kita. Cari jalan untuk kita sampai tahap yang Nabi sebut, tak ada apa-apa benda nak cakap, diam. Kita kena buat benda ni. Sebab benda ni lah satu pengorbanan yang kita berikan kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dah lidah kita duk bawa balak kat kita. Lidah kita duk menambah dosa pada diri kita, lama dah. Maka sekarang ni waktu untuk kita jadikan lidah kita sebagai panca indera yang boleh meningkatkan ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ambil lagi pada kitab asal. Bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadhan nasi ila Allahil fahishu al-badhi'u alladhi yatakallamu bil fuhshi wa radi'il kalam." Rawahu Ahmad atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang sangat dibenci Allah, iaitu orang yang berkelakuan buruk dan terkeji dan suka bercakap kotor dan berkata yang jahat. Orang yang paling dibenci Allah, antara orang yang dibenci Allah tuan-tuan, orang yang berperangai buruk dan orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor dan hina, caci maki dan juga cakap benda-benda lucu. Benda ni semua tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kata itu trend, itu bahasa zaman sekarang apa semua, ada tuan. Islam dia tak berubah dengan zaman. Dia tak berubah dengan trend. Dia tak berubah dengan apa saja yang main. Islam kekal seperti mana yang dikehendaki Allah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Islam agama yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Islam agama yang kita tak boleh ubah sebab benda tu telah dilengkapkan sepenuhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ni orang kata awak nak kena tutup aurat, kita dah ada zaman moden. Tengok Jepun, tengok US, depa tak tutup aurat, depa berjaya pun. Orang bodoh saja yang akan cakap macam ni. Orang yang tak takut Tuhan saja akan berani mengeluarkan kata-kata sedemikian. Kita bila berpegang dengan Islam, pegang betul-betul. Kalau kata tak boleh, tak boleh. Walaupun Nabi sebut benda tu tak boleh 1400 tahun yang lepas, sampai kiamat benda tu tak boleh. Mailah apa alasan, mailah apa zaman, takkan ada benda yang mampu merubah. Ini kemuliaan dan keindahan Islam. Tak macam Kristian contoh kata. Kristian dulu, orang Kristian dulu macam mana tuan? Semua pakai tudung. Dan manusia semua pakai tudung, baju pun baju elok-elok, mana ada baju seksi macam lah. Tapi benda tu depa ikut peredaran zaman. Buka balik kitab-kitab depa, adakah perbuatan-perbuatan mereka tu dibenarkan oleh agama mereka? Tak. Tapi depa tak kisah benda tu. Sebab depa kononnya kita dah maju, kita dah ke depan, kita kena macam ni, kita kena open minded. Islam tak macam tu. Janganlah kita sengaja mencari benci Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bercakap ni pun sebab kita nak orang seronokan, kita nak melawak, kita nak bagi orang ceria kan. Kita gunakan perkataan-perkataan kotor, kita guna topik-topik lucu. Ingat tuan, Nabi sebut satu hadis, siapa-siapa yang mencari redha manusia dengan marahnya Allah, maka siapa-siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, dia akan dicukupkan segala keperluan manusia. Akan tetapi siapa yang mencari marah Allah dengan redanya manusia, maka dia akan diserahkan kepada manusia. Kita dah tahu benda ni tak boleh, tapi sebab dengan kita cakap ni, orang jadi seronok kat kita, orang suka sembang dengan kita, orang main rapat dengan kita, kita pun duk bohong, kita pun duk buat cakap kotor dan sebagainya, orang duk gelak apa semua. Kita cari redha manusia dengan marahnya Allah. Sebab Nabi dan Allah tak suka benda ni, Allah serah kita pada manusia. Sedangkan kita selalu duk berzikir, minta ke Allah kan, wala takilni bima nafsi tarfata ain, wahai Tuhan, jangan biar aku urus diri aku walaupun sekadar sekelip mata.
Kita nak daripada hari pertama kita keluar pada rahim ibu kita sampailah kita dimasukkan dalam barzah. Allah lah yang menguruskan kita. Tapi bila kita cari marah Allah, maka Allah serah kita pada manusia. Allah tak ambil tahu kita. Waktu tu tuan-tuan, teruk hidup kita dunia dan akhirat. Sebab tu jangan cari benci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam maksud yang sama ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal fuhsya fa inna Allah la yuhibbul fahsya walat tafahhush. Rawahu An-Nasa'i atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, awas kamu dari berkata yang kotor. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai kata-kata yang kotor dan orang-orang yang membuat kotoran. Allah tak suka Demikian pula sebuah hadis lain yang berbunyi, al-jannatu haramun ala fahishi an yadkhulaha. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Abu Naim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, syurga itu diharamkan kepada orang yang melakukan kekejian untuk dimasukinya. Berkata kotor, kata ke orang, fitnah orang, mengumpat orang, kata benda-benda yang tak elok pada orang, semua tu benda fahish, benda keji. Dan orang yang melakukan benda keji diharamkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang saling berkait. Bila diharamkan tuan-tuan, puasa kita Allah kira macam mana? Solat kita takkan tak ada kelebihan langsung. Habis tu sedekah kita ribu-ribu, juta-juta, takkan Allah tak pandang? Ya, langsung Allah Ta'ala tak pandang. Sebab apa? Allah minta kita buat dua benda serentak. Allah bukan minta buat satu saja, Allah minta buat dua benda serentak. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Dua benda ni kena jalan. Ta'muruna bil ma'ruf, kita semayang, kita puasa, kita sedekah, zakat, kita pergi haji, kita buat semua benda baik-baik, baca Quran, selawat, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, mungkar pun kita jalan. Dia tak boleh dua-dua tu jalan sekali. Buat satu, tinggal satu. Ni dua-dua kita buat. Maka kebaikan takkan dikira dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kebaikan tak boleh campur dengan keburukan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dalam surah Baqarah. Tak boleh kita campur hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Benda tu tak boleh bercampur. Jadi hari ni lidah kita masalah. Lidah saya masalah. Allah. Dia kalau kita sembang kerja apa okey. Sembang sambil duk jom mengetih. Mengetih ni masalah. Kadang-kadang mengetih ni tuan daripada mata tak boleh buka ni. Mengantuk tak padan berkena satu dia 2-3 jam boleh sengak gitu ya. Sebab apa? Topik-topik yang dibangkitkan sangat menyelerakan kita. Kata tu, kata ni, sembang tu, sembang ni, kata. Dan benda yang paling banyak menyusahkan masyarakat Melayu kita tuan, menyebabkan kita berkata ke orang ni politik. Saya parti biru, saya kata kat merah. Saya parti oren, kata kat parti hijau. Saya parti hijau, kutuk pula parti oren. Kena pula duduk depan tu, hijau satu, oren satu. Elok. Dia jadi satu debat terus. Daripada hang kutuk hang sampai hang kutuk presiden ku kata kat presiden hang. Padahal dua-dua presiden tu tak tahu apa, nanti dua-dua presiden tu akan main untuk ambil pahala kita di akhirat nanti. Nampak tak? Kesan dia sangat besar. Kesan dia tak nampak kat sini. Kalau nampak kat sini clear kan, tak buat lah. Benda nampak kat sini tak buat. Benda nampak kat akhirat tu. Soalan kat akhirat tu benda kita tak boleh capai, so kita tak rasa macam benda tu boleh menakutkan kita. Sebab tu kita duk terus kata. Kalau benda tu nampak, marah macam mana pun orang tak buat tuan ni. Kan? Kita bagi buat contoh mudah ya. Masa yang itu, mereka kuat kuasakan siapa isap okok kat restoran 10,000. Berdesing tuan-tuan. Mana boleh kerajaan ni buat apa hak kami yang tu ni. Mai hari kejadian, restoran free isap okok. Betul tak? Betul tak? Masuk pada restoran orang tak berani isap okok. Pasal apa? 10,000. Tak baloi 10,000 sebatang. Benda bila nampak baru dia main takut. Tapi benda tak nampak ni masalah. Itulah yang disebut sebagai iman.
kepercayaan dan penerimaan kita terhadap apa yang dibawa oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi SAW. Baik tuan. Demikian pula sebuah hadis yang lain yang berbunyi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma marfu' kepada Nabi SAW, katanya, laisal mu'minu bit ta'ani walal la'ani walal fahishi walal bazi'i, rawahu Tirmidzi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, bukanlah orang mukmin namanya apabila dia suka mencaci, suka melaknati, suka berkata keji dan juga berkata kotor. Bukan mukmin. Masalah tuan kalau kita bukan mukmin. Masalah tuan. Syurga untuk siapa? Syurga untuk ya ayyuhallazina amanu. Hari ni kita Islam, alhamdulillah. Tapi Allah dah seru dah untuk orang Islam, ya ayyuhallazina aslamu ke, wahai orang-orang Islam, tak ada. Semua seruan Allah tuju dengan ya ayyuhallazina amanu. Sebab tu dalam akidah kita percaya tuan-tuan, dia ada 3 tingkat keimanan kita. Pertama sekali Islam. Hari ni kita semua Islam. Yang kedua, iman, mukmin. Yang ketiga, ihsan, muhsin. Kalaulah dalam sepanjang hidup ni kita boleh dapat tingkat yang kedua, mukmin pun tuan-tuan, itu dah cukup untuk memberikan kita kelayakan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ni tuan-tuan, kalau seseorang tu Islam, belum tentu dia beriman. Tapi kalau orang tu beriman, confirm dia Islam. Hari ni tuan-tuan main sembahyang, alhamdulillah. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab percaya ini arahan Allah, tak buat dosa. Kita pun rasa bersalah kalau tak buat, tinggal dengan sengaja. Kita main, walaupun penat, walaupun tak larat. Berapa ramai di luar sana yang tak sembahyang. Sedangkan IC mereka dengan IC kita, tengok bawah penjuru kanan tu sama aja Islam. Sebab tu dalam kehidupan kita kena upgrade iman kita tuan-tuan. Setakat duduk di orang Islam, tingkatan Muslim, tak jadi. Takut payah nak dapat tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah maksud beriman orang mukmin tu tuan-tuan? Mukmin ni orang yang mempercayai rukun iman serta beramal dengannya. Rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Percaya 6 benda ni dan beramal. Beramal percaya kepada Allah, simple dia. Buat yang baik, tinggal yang buruk. Beramal kepada Rasul, ikut segala sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Beramal kepada kitab, pegang teguh dengan Al-Quran, ikut segala panduan yang ada dalam dia. Ini orang beriman. Dan berdasarkan hadis ini, bukanlah mukmin, bukanlah orang yang beriman namanya apabila dia suka mencaci, suka melaknat, suka berkata keji dan suka berkata kotor. Empat melibatkan lidah. Moga Allah jadikan kita semua ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Jadi bila mai bab lidah ni, saya nak cakap lebih-lebih pun tak wani tadi, sebab kita pun nak buat benda tu. Kita pun nak mengata ke orang, kita pun nak berkelak benda-benda yang tak elok. Kira kalimah-kalimah yang kita duk berkelak itu kita gantilah. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurang ni tuan-tuan, kadang-kadang nak tengok lidah kita elok ke tak kan. Bila kita terkejut ke apa ke, kurang-kurang keluar perkataan Allah tu okey lagi lah. Nah, dah tengah nak buat kita, memang kita depan break mengujuk Allah, kira keluar Allah tu okey. Kira kalau keluar maki hamus selain pada nama Tuhan ni, kira lidah kita betul-betul problem tu ni. Cantiklah terkejut-terkejut cari Allah ke, okey lah tu. Tapi kena perelokkan lagi, kena perindahkan lagi. Sebab semua tu akan menjadi asbab kalau kita tak jaga, kita akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua hadis-hadis di atas mengingatkan kita supaya menjaga lisan kita, yakni lidah. Jangan suka menyebut hal-hal yang tidak senonoh atau suka mencaci dan mencerca orang lain. Apatah lagi menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kerana banyak hal yang menyebabkan orang masuk neraka itu ialah dari sebab tidak menjaga lidah daripada mengucapkan hal-hal yang buruk dan keji yang sangat diancam oleh syariat Islam. Tukar kehidupan lidah kita tuan, pelan-pelan, take time.
Tapi jangan sampai pelan-pelan terus tak berubah. Kan? Orang pelan-pelan ni daripada merangkak, boleh berdiri, berjalan, berlari. Kita punya pelan-pelan daripada berlari, berjalan, merangkak, terus duduk diam. Itu tak ada perubahan. Dia jadi terbalik kot tu kan. Umur tak panjang dah, masa tak banyak dah, maka perbetulkan segala salah dan silap kita yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak ikut apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita terus mendapatkan rahmat. Dan yang lebih penting, apabila kita berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada perkara yang dibenci kepada perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha inilah yang akan menyebabkan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, insya-Allah saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang pada bab yang baru, iaitu pada tajuk mencuri. Mencuri ni tuan-tuan, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Kita-kita ni tak ada lah besar mana pun kan. Kecil-kecil je kot. Kalau orang atas-atas tu tuan-tuan, ni heboh isu kapal raid. Siapa tak nampak umur pendek. Kan. Wallahu a'lam, depa curi ke, depa tipu ke, kita tak nampak, jangan katalah. Kan. Tapi kita tengok ada benda tak kena. Kan. Cuma bab mencuri ni pun masalah tuan-tuan. Sebab dia juga melibatkan satu kezaliman. Dulu kecil-kecil pernah lah juga duk curi. Saya ni bukan malaikat yang beranak-beranak baik dah. Duk curi juga kan. Tapi bila mai sekarang ni kita faham, bila kita mengaji, curi ni lebih kurang macam tak jaga lidah. Kena pula kita curi barang orang tu, lepas tu kita nak taubat, nak insaf, mana kita nak cari dia? Ni orang jenis duk rembat kasut kat masjid ni, contoh kata kan, ataupun duk balas-balas baju kat ampayan, mana nak cari tuan dia, bukan kenal pun. Jadi insya-Allah kita akan tengok dengan detail pada pertemuan yang akan datang. Panjang umur, murah rezeki. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itulah kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.